Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum sekalian. Apa khabar? Selamat malam. Semoga semua baik-baik belaka. Hui, lama tak buat video Agak-agak dalam dah 3 purnama kita tidak bersua Last aku buat video aku demam. Yang sekarang ni buat video pun masih demam. Tak tahulah, memang demam ni suka dekat aku kot. Kalau boleh setiap minggu nak datang melawat. Tapi betul geng, sekarang ni pun tak sihat. Tapi disebabkan aku fikir banyak dosa aku dengan korang tak upload video, jadi kita gagahkan diri untuk buat video pada malam ni. Dan kalau korang semua perasan lah kan, pada malam ni, kali ni punya setup agak lain. Tak ada lampu-lampu putih, tak ada lampu kelip-kelip, lampu lilap-lilap, lampu raya, lampu Christmas, semua tak ada. Tiba-tiba terus datang lampu merah macam gini. Kita bukan gelojoh nak menceritakan kisah seram untuk korang, tapi aku ada pengumuman penting nak buat. Bukan pengumuman nak sunat geng, aku dah sunat. Tapi pengumuman pada malam ini aku harap dapat disambut baiklah daripada korang. Hui, dah lah nak dekat 3-4 bulan menghilang, datang-datang tiba-tiba buat surprise. Kau ingatkan dengan buat surprise tu boleh menyejukkan hati-hati kami lah. Tahu geng, saya tahu banyak salah saya dengan korang. Jadi saya harapkan dengan surprise ni dapat bawakan sedikit kegembiraan buat korang semua. Aku buat ni pun tak tahulah ada sambutan ke tidak. Aku cuba je sebab dah lama tak buat. Jadi rasa macam what if we do this? If we do this, maybe the possibility to make someone happy will be increased. Kita berkata seorang diri. Jadi pada malam ni aku nak umumkan Story Puaka nak wujudkan satu projek baru. Orang cakap projek ni memang projek gila-gila lah, tak pernah aku terfikir nak buat. And aku yakin tak pernah YouTuber kisah seram lain buat. Mesti ni rapat-rapat sikit. Nak cakap ni rapat sikit. Pada malam ni aku nak umumkan yang kita akan wujudkan satu projek baru. Projek yang diberi nama 30 hari 30 Story Puaka. 30 hari 30 story puaka ni, di mana kita akan buat secara straight 30 hari tanpa rehat story puaka geng. Maksudnya sepanjang 30 hari bermula pada malam ni sampai malam ke-30, story puaka takkan berhenti bersiar geng. Setiap malam kau akan tengok muka aku je. Ini orang cakap balas dendam. Kemarin lama tak buat video, sekali dia bagi 30 kedebum dekat engkau. Padahal nak tiru Khairul Amin 30 hari 30 resepi Ramadan. Kita pun puasa nak dekat lagi 2 bulan kan. Jadi aku tak naklah buat cerita seram waktu bulan puasa, tak menyeramkan. Nanti imam semua kejar aku. Kenapa? Dia tak boleh nak tahajud sebab takut cerita seram. Aku wujudkan 30 hari 30 story puaka ni untuk melempiaskan segala rindu korang dekat story puaka. So aku hopefully korang dapat support 30 hari 30 story puaka ni bermula malam ini geng. Sampailah malam seterusnya, sampailah malam ke-30. Malam ke-30 tu insyaAllah kita raya. Tengok anak bulan. Kalau anak bulan ada, dia beranak elok, tak Caesar, cukuplah 30 video. Kalau ada terpelan out sikit, maybe lebih sikit. Tak dapat jangka lah apa jadi dalam sebulan kan. Tapi aku akan cuba buat yang terbaik. Tak nak sembang lebih-lebih, tak nak sembang kencang-kencang. Kita ada hutang yang perlu dilansaikan. Dan 30 hari 30 story puaka dimulakan dengan cerita yang pertama. Kita mulakan introduction untuk malam ni. Yang pertama, pada hari yang pertama ni tentang abang askar kita. Aku rasa ni first time tu aku buat cerita pasal askar kan. Sebab askar ni kita tahu seorang yang gagah berani, yang kalau senang cakap, kalau jumpa hantu, hantu yang lari dulu. Kalau hantu tak lari, dia suruh hantu tu berkawat nanti. Pocong 1 2 1 2 kiri kanan pusing. Kau bayangkan macam mana pocong nak berkawat. Memang dalam lompat-lompat nak kawat kiri kanan. Tapi malam ni kita bertuah sebab ada seorang abang askar ni, dia nak menceritakan satu kisah seram yang dia alami waktu dia camp hari tu. So sinopsis dia, apanya abang ni ceritalah. Dia cakap setiap kontingen ni macam rumah sukan sekolah pula kan. Setiap
Battalion tu dia ada camp-camp tertentu di mana abang askar kita ni diperkatakan dia kena masuk dalam satu hutan tebal di kawasan Pahang sana untuk aktiviti survival. Ditinggalkan dekat sana dalam sebulan dua. Pandai-pandailah kau cari makanan sendiri, kau buat rumah sendiri, kau cari air sendiri, semua sendiri. Dan abang askar ni menceritakan waktu duduk dalam hutan tu ada sesuatu yang jadi. Sesuatu yang tak pernah difikirkan oleh akal boleh jadi, tapi jadi dekat abang askar ni. So nak dijadikan cerita, Pahang ni kalau kau tahulah, memang sebuah negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia ni, tolak Sabah Sarawak. Memang Pahang ni sebuah negeri yang besar, dan most of it adalah hutan belantara, hutan tebal, geng. Dah senang cakap, dia bukan tebal semata tau. Hutan Pahang ni dah lah tebal. Binatang pelik-pelik pun banyak. Ular yang 30 meter, lepas tu singa, rimau, penguin, semua ada, geng. Itu baru binatang yang kita dapat lihat. Benda yang kita tak dapat lihat pun banyak. Sebab apa? Sebab memang hutan ni memang tempat tinggal dia. Memang tak boleh dek lari dah. Sebab situlah kampung dia, situlah daerah dia, situlah tempat dia tinggal, dia dilahirkan. Kita ni tiba-tiba pergi dekat rumah dia, tak bagi salam, tak buat apa, terus menetap dekat sana sebab nak buat kamp ketenteraan. Lebih kurang macam tu lah. So senang cakap, kalau sesiapa sahaja yang pergi masuk ke hutan belah Pahang ni tanpa niat yang baik, confirm akan diganggu, confirm akan mengalami muhasabah, geng. Muhasabah tu macam nasihat diri sendiri. Munafik tu kau. Musibah, confirm akan melalui musibah yang dahsyat. Waktu ni Sufian cakap dia baru je join askar. Dan Sufian juga cakap bila jadi askar ni memang dia akan selalu bermain dengan hutan, sebab dekat situlah akan jadi medan perang seandainya ada mereka-mereka yang cuba menyerang kat Malaysia ni. Sebab Malaysia ni banyak hutan, jadi memang kena adapt dengan kehidupan hutan. Jadi mereka memang ditinggalkan sebatang kara, geng. Adalah peralatan basic macam mancis, macam pisau, semua tu, tapi makanan, air, tempat tinggal semua kau kena buat sendiri. Dan Sufian ni cakap bukannya sekejap, bukannya kau pergi 3 hari 2 malam balik happy-happy main mercun bunga api macam balik resort. Tidak. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan, kadang-kadang sampai 5 bulan, ikut atas sesi yang diadakan. Dan nak cakap pasal gangguan ni, Sufian cakap memang waktu pertama kali pergi gangguan memang banyak, tapi dah 5-6 bulan dekat sana dah tak rasa dah gangguan tu. Senang cakap, kalau hantu muncul depan muka, diludah ni hantu tu. Sebab apa? Sebab dah terbiasa sangat. Ni tengah nak pergi malam-malam, nak pergi cari kayu api ke apa kan, tengah petik-petik kayu, tiba-tiba hantu depan muka. Wah, hantu macam gitu. Sufian ni dah bosan tengok hantu. Engkau lagi, engkau keluar malam-malam ni, mak tak marah ke? Pergilah balik rumah, aku tengah cari kayu api ni. Nak cakap dia dah biasa dengan benda-benda macam tu. Itu baru hantu. Dengan binatang berbisa pun dia dah biasa. Sufian cakap dulu dia memang paling takut dengan ular. Ular ni, kalau nampak ular, mengelemang bulu roma dia. Tapi sejak duduk dalam hutan ni, ular lalu dekat sebelah, boleh ajak borak. Nak pergi mana ni tak ada kaki ni? Menggesek je badan kau, tak melecet ke? Dia boleh borak dengan ular tu. Nak cakap dia dah biasa dengan keadaan macam tu. Tapi hari ni bukan kita nak belajar tutorial bercakap dengan ular, tidak. Hari ni nak menceritakan sebuah kisah seram di mana Sufian ni diperkatakan dia telah pun dipijak oleh Pontianak. Nak dijadikan cerita lah, waktu ni merupakan hari permulaan di mana Sufian ni baru-baru belajar nak masuk hutan. Maybe sesi pertama masuk hutan macam gitulah. Dan waktu dalam hutan ni, mereka kena buat rumah sendiri, cari basic needs semua kena cari sendirilah. Dan diperkatakan pada malam-malam sebelumnya, anggota-anggota lain kerap kena gangguan, geng. Memang selalu sangat kena ganggu dengan hantu. Ada yang tiba-tiba kaki kena tarik, ada yang sedor-sedor bangun dekat tempat lain, ada yang rasa macam berat dekat bahu, tahu-tahu toyol datang tindih bahu. Macam-macam jenis gangguan yang anggotanya alami. Dan ketua-ketua anggota pula memang dah pesan awal-awal tau, bila masuk hutan ni, make sure lindung diri betul-betul, jaga bahasa, jaga diri, jangan cakap lepas. Jaga diri elok-elok, sebab kita pergi ni tempat makhluk yang tak dapat dilihat. Kita akan berkongsi dengan mereka, jadi kena jaga apa yang patut dijaga. Sebab kawasan hutan Pahang ni memang sangat-sangatlah keras, tak boleh dibuat main. Ini askar sendiri yang cakap tau. Askar yang berani tu cakap hutan kat Pahang ni memang betul-betul keras. Ini kan pula engkau yang hutan paling dalam yang kau pernah lalu pun semak belakang rumah engkau, tiba-tiba nak pergi hutan Pahang, memang tak sampai, geng. Jadi ketua dia cakap
kau kena jaga bahasa, kau kena jaga diri, kau buat pelindung banyak-banyak. Sebab tempat ni sangat-sangat keras. Semua benda dekat sini milik dorang, kita hanya menumpang sahaja. Macam aku cakap tadi, anggota-anggota lain semua dah diganggu 2-3 malam. Tapi Sufian ni sekali pun tak pernah kena ganggu. Macam biasalah, lepas kena ganggu, kita akan cerita dekat kawan-kawan kita, betul tak? Sufian pun dia dengar lah cerita kawan-kawan dia, kena ganggu dia hantu, kena tarik buku lali, kena geletik, macam-macam. Tapi Sufian ni, waktu tu, mula-mula tu, dia ada satu sifat angkuh sikit tau. Di mana sifat angkuh ni dia rasa macam, hantu-hantu ni mengarut semua ni. Ni semua drama-drama wayang nak ambil duit kita je semua ni. Kau jangan percayalah hantu-hantu tu semua, tu tak wujud tu. Bila kawan-kawan menceritakan kisah seram jadi dekat dia, Sufian balas macam tu. Sufian fikir makhluk halus ni adalah benda mengarut, benda yang tak logik di akal. Sehinggalah pada satu malam Sufian kena ganggu. Waktu ni dah seminggu tau dekat dalam hutan tu. Lepas seminggu, daripada kumpulan besar, mereka akan dibahagikan ikut kumpulan-kumpulan kecil. Satu kumpulan lebih kurang dalam 5 orang, dan akan dipertempatkan jauh-jauh-jauh. Supaya dengan 5 orang tu, kau belajarlah nak hidup dekat sana. Tim Sufian ni, tak tahulah malang macam mana, 5 orang ditempatkan di betul-betul tengah hutan. Hutan yang sangat-sangat tebal, jauh daripada sungai, jauh daripada mata air. Yang ada hanyalah pokok balak yang tebal-tebal, yang besar-besar. Kau dapat imagine tak, pokok balak yang besar-besar tu, yang senang cakap, kalau 5 orang peluk, belum tentu dapat cukupkan lingkungan pokok balak tu. Waktu mereka berlima baru sampai dekat tapak tu, ketua dia dah pesan, anggota kat sini tolong jaga diri. Saya berani cakap dekat sini merupakan tempat yang paling keras berbanding tempat-tempat lain. Jadi hormat kawasan ni, jaga diri, jaga apa yang patut. Saya tinggalkan awak, saya akan datang lagi seminggu. Anggota tadi pun pergi balik ke base camp. Tinggallah mereka berlima dekat situ, terkapai-kapai mencari punca hidup. Waktu ditinggalkan tu, Sufian macam pelik tau. Dia macam fikir tau, ketua aku ni tinggal dekat sini ni saja nak takutkan aku ke? Sebab dia pernah dengar orang lain cakap aku tak takut hantu. Tapi Sufian buat tak indah. Dia pun macam biasalah, dengan 5 orang tu dia kumpul, dia start bagi tugas masing-masing. Engkau pergi buat api, engkau buat kemah, engkau settlekan makanan, engkau settlekan kayu api. Dan tugas Sufian pada waktu tu yang dia dapat adalah cari kayu api dan buat api. Nasib baik waktu ni Sufian ditugaskan berdua tau dengan kawan dia. So Sufian pun pergilah buat operasi, mulalah mencari apa yang patut di sekeliling kawasan tersebut. Sufian cakap, waktu dia berjalan mencari kayu api yang kawan dia tu, dia kerap kali terdengar orang panggil nama dia. Tengah berjalan dalam hutan ni, berjalan berdua, tiba-tiba dengar bunyi, Tapi bila Sufian pandang kat arah kawan dia, Sufian tanya, "Weh, kau panggil aku ke?" Kawan dia pandang balik, mana ada, tak panggil pun." Dan benda ni bukan berlaku sekali tu, tapi 2-3 kali sepanjang Sufian dan kawan dia mencari kayu api di sekitar kawasan tu. Tapi sebabkan Sufian ni jenis yang malas nak ambil tahu, tak percaya benda gaib, dia pun biarlah benda tu berlalu. Jangan nak dihiraukan. Dia terus settle kawasan dia. Dah settle tugas, dia balik ke base camp. Dan malam pun mula gelap. Waktu tu suasana keliling mula bising dengan bunyi cengkerik dan juga bunyi binatang-binatang halus. Cukurukut, 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 curukut. Bunyi binatang halus. Dalam tim Sufian ni, alhamdulillah ada seorang abang. Abang ni namanya Bilal. Nak cakap Bilal ni memang orang baik lah dekat anggota batalion tu. Memang dia lah yang paling beriman. Selalu jadi Bilal dekat masjid, dekat surau. Dan waktu tu Bilal dah prepare dah garang, belerang. Dia pergilah pagar keliling kawasan perkemahan tersebut. Waktu ni Bilal pesan. Dia pesan dekat lagi 4 orang. Dia cakap, malam ni make sure kita tidur sama-sama. Dan make sure ada 2 orang yang berjaga. Sebab takut ada binatang buas ke, tak pun ada apa-apa. Dan aku cadangkan kita ikat tangan antara satu sama lain sebelum tidur. Yelah sebab kita tak tahu apa akan jadi. Lagipun ni malam first kita dekat sini kan. Waktu ni Sufian macam pelik. Bilal, kenapa nak kena ikat tangan bagai ni? Rimas lah nanti nak tidur kalau kena ikat tangan ni. Bilal jawab, Sufian, aku rasa kawasan sini lain sikit ni. Aku dari tadi rasa macam tak sedap hati. Rasa macam ada benda tengah memperhatikan kita.
At least kalau kita ikat tangan, senang nak sedar kalau apa-apa terjadi kat kawan-kawan kita. Sufyan pun balas. Dia balas dengan angkur, cakap, kau ni mengarut lah. Dah nak malam ni, mana ada hantu. Kau janganlah percaya benda-benda mengarut macam tu. Tak elok, rekaan je. Jangan terbawa-bawa sangat dengan cerita arwah Mamat Khalid tu, zombie kapur pisang, hantu Kak Limah. Jangan dibawa-bawa sangat. Itu semua mengarut, tak wujud. Dan rupanya dalam kalangan 5 orang tu ada lagi seorang tak percaya hantu. Nama dia Ramdan. Aku rasa memang patutlah ketua anggota tadi letak diorang dekat sini. Memang cukup lah. Bilal tu standby apa-apa. Sufyan, Ramdan ni memang kau tak takut hantu, letak dekat situ biar kau takut sikit. Memang sengaja ni aku rasa ni. Okey, sambung cerita. Malam tu lebih kurang pada pukul 3 pagi, Ramdan tidur tau. Tapi disebabkan dia tak percaya dengan ikat tangan, dia rasa rimas kalau nak tidur sampai ikat tangan ni, so dia pun tak ikat lah tangan dengan kawan-kawan lain. Dia tidur pun berjauh sikit dengan kawan-kawan dia, sebab dia rasa macam panas pada malam tu. Lagipun benda apa nak takut? Kau takut hantu? Hantu patut takut dekat kita. Oh, itu yang dia bagi, geng. Beberapa jam lepas tu, yang tengah berjaga waktu tu, dia terlelap tau. Sufyan pun tersedar. Dia tersedar dalam keadaan mamai sebab tiba-tiba macam ada satu bunyi bising, bunyi kecoh-kecoh yang tak tahu apa dia. Dan waktu ni Sufyan dapat tangkap bahawa rupanya kawan-kawan lain semua tengah kecoh. Semua tengah seakan macam mencari di sekeliling kemah. Sebab apa? Sebab waktu ni Ramdan hilang daripada tempat tidur. Puas dijerit, Ramdan, kau dekat mana? Puas dicari, diselongkar semua kawasan sekitar, tapi tak jumpa. Sehinggalah Bilal ni dibaca apa yang patut, Bilal azan, dan tiba-tiba gedebuk, boom, dengar macam ada benda berat yang jatuh ke atas tanah. Dan waktu diorang pergi berjalan menuju ke tempat yang bunyi gedebuk tu, dah sampai, dapat nampak yang Ramdan tengah terbaring atas tanah, kepala dah berdarah. Waktu ni terus ketua tim call base camp minta tolong. Dan beberapa minit lepas tu, tim medik pun bawa Ramdan ni keluar daripada tempat tu. Tinggallah mereka berempat. Dan sehingga ke subuh, semua macam tak tahu apa yang jadi. Macam mana dia boleh jatuh tak sedarkan diri, macam mana dia boleh ada dekat situ, sedangkan jarak antara Ramdan jatuh dengan tempat diorang berkemah tu tak jauh, lebih kurang dalam 20 tapak je waktu diorang cari tu. Tapi macam mana si Ramdan ni boleh berdebuk jatuh dekat situ, sedangkan waktu diorang menyelongkar mencari-cari Ramdan tu tak jumpa pun atas sana. So persoalan demi persoalan muncul waktu tu. Dan hari kedua berlalu macam tu je. Waktu ni mereka berempat cuba tak fikir apa yang jadi. Masing-masing kuatkan mental sehinggalah malam berlalu. Dan macam biasa, disebabkan tak cukup anggota, so Bilal cakap, okey, malam ni tak apa, 3 orang tidur, seorang je berjaga. Dan waktu ni Sufyan baru nak lelap. Dia tengah sedap baring, peniarap cari spot yang best nak tidur. Dan tiba-tiba Sufyan cakap dia terasa macam sesak nafas. Dia cuba bernafas, tapi makin lama dada dia macam terasa makin sempit. Terasa seperti ada benda berat yang berada di atas belakang badan Sufyan. Sufyan cuba untuk meronta, dia cuba gerakkan badan, tapi tak dapat. Seperti badan dia terkunci. Sufyan terus cuba bernafas, cuba untuk menafas lagi kuat. Tapi makin dia cuba, dada dia terasa macam makin sempit. Terasa macam ada benda berat yang berada di atas belakang badan. Dia cuba meronta, tak dapat. Dia cuba gerakkan tangan, tak dapat. Memang seakan badan dia freeze, tak dapat buat apa-apa. Dan waktu ni, tiba-tiba Sufyan dapat rasakan seperti ada kuku yang tajam mencekam belakang bahu dia. Walaupun Sufyan ni pakai baju lengkap, tapi kuku tersebut terasa macam teramat tajam, sampaikan menusuk ke dalam kulit Sufyan. Dan waktu ni Sufyan rasa macam badan dia sakit sangat. Rasa macam, kau pernah tak waktu kau kecil-kecil, engkau berdiri belakang pakcik engkau, belakang atuk engkau berjalan belakang dia, daripada punggung engkau berjalan perlahan-lahan sampai ke bahu. Kau pernah tak buat urutan macam tu? Sufyan rasakan yang ada tapak kaki sedang berjalan daripada punggung sampai ke bahu, turun balik. Dan kuku yang tajam tu seakan macam mencongkil-congkil kulit dia. Waktu tu Sufyan rasa diri dia dipijak.
Sufian hanya boleh menangis kesakitan. Dan tiba-tiba keadaan jadi senyap sunyi. Kalau tadi ada bunyi riang-riang, bunyi kekatu, bunyi penguin semua tu, tiba-tiba senyap. Mata Sufian jadi gelap gelita. Yang kedengaran hanyalah bunyi seperti orang sedang membaca mantra. Waktu ni Sufian dapat rasanya mungkin malam tu dia akan mati, geng. Sebab tak cukup oksigen. Dia tercungap-cungap, dia tak dapat bernafas. Dan Sufian rasakan macam dia akan hembuskan nafasnya terakhir pada waktu tu. Sedar-sedar dia dah ada dekat hospital. Belakang dia sakit sangat. Baju dah ditukar ke baju hospital. Dia dalam keadaan meniarap. Sufian tanya nurse, "Nurse, dah berapa lama saya tak sedarkan diri ni?" Nurse tu cakap, "Awak dah lebih 24 jam tak sedarkan diri." Dan Sufian cerita, lepas dia cek belakang dia, dekat bahagian belakang badan ni penuh dengan kesan lubang-lubang, seperti ditusuk dengan kuku binatang buas yang amat tajam. Sufian terpaksa digerakkan ke hospital pada waktu tu sebab ketua tim cakapnya mulut Sufian ni berbuih-buih macam kena sawan. Dan sehingga kini kesan yang ditusuk dengan kuku tajam tu masih berparut di belakang badan Sufian. Dan sehingga kini juga Sufian tak tahu makhluk apa yang mencungkil kukunya di belakang badan Sufian. That's all for today, guys. Thank you so much sebab masih setia dengan 30 hari 30 story puaka. Cerita yang pertama, nantikan cerita di hari esoknya. So thank you so much. Semoga murah rezeki, panjang umur. Ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Semoga terhibur. Semoga hari anda indah belaka. Salam story puaka. Jangan biarkan hari anda menjadi story puaka. Assalamualaikum. Semoga terhibur. Elok-elok berjalan-jalan. Jangan sebar COVID dekat orang. Aku demam ni, aku COVID, tapi dah check negatif. Tak tahulah. Elok-elok, geng. Apa kita jumpa esok. 30 hari ni nak kena prepare untuk korang. Assalamualaikum.